Terima kasih Siti Jamilah Hanim Jamil atas perkongsian cerita pagi Terengganu dan seterusnya tadi kita dah lihat bagaimana impak cuaca kepada industri pertanian negara khususnya di negeri Terengganu, dan sekarang ini kita nak beralih kepada perkongsian berkenaan perkembangan industri tenaga boleh baharu dalam negara kita. Ya, betul. Kalau kita boleh petik sikit apa yang telah dinyatakan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memberi jaminan bahawa Malaysia komited memajukan tenaga boleh baru TBB singkatannya. Mana dalam maklumat yang dibawakan dalam latawan beliau yang singkat ke Emirat Bersatu UAE itu, Malaysia berjaya meraih manfaat besar terutama dalam aspek pelaburan dari negara teluk itu dengan menjana pelaburan komited yang berjumlah 40.6 bilion ringgit dalam sektor seperti TBB, aeroangkasa dan juga logistik. Ya, jadi kalau kita bercakap tentang TBB ini banyak yang boleh kita kongsikan terutama sekali dari segi aspek kepentingan tenaga boleh baru ataupun TBB ini. Ya, sepastinya kita perkenalkan dua orang tetamu yang akan membantu kita untuk kita memahami dan juga mendalami berkenaan kepentingan tenaga boleh baharu TBB ini, iaitu kita bersama dengan Insinyur Teknologis Ahmad Fatih Dr. Zainal Azlan, Setiausaha Agong Persatuan Tenaga Boleh Baru dan Alam Sekitar Pintare, dan juga kita bersama dengan Encik Abdul Muhaimin Zakaria, Ketua Pegawai Lestari Yayasan Matri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, baik, kalau kita boleh kongsikan sedikit berkaitan dengan keseluruhan tentang tenaga boleh baru, kerana kalau ikutkan dinyatakan oleh Menteri Ekonomi Rafizi Ramli, kapasiti penjanaan TBB akan ditingkatkan sehingga 70% menjelang 2050. Kepentingannya kita boleh kongsikan lebih lanjut bersama dengan, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Hani atas soalan itu. Ya, sabar. Okey, mula-mula saya ingin menerangkan kita punya persatuan, iaitu nama kita adalah Pintare. Dalam sebutan rasmi Pintare. Tapi kita ada sebutan juga tiga sebutan tidak rasmi merujuk kepada Pintar RI, di mana kita mengusulkan renewable energy menjadi satu sumber tenaga utama dalam negara. Nombor dua, kita juga menjalankan kerjasama pintar bersama rakan strategik seperti Yayasan Matri dan juga di persadaran antarabangsa. Kita ingin menjadi sesuatu yang pintare dalam sebutan bahasa Perancis. Dalam arena tenaga boleh baru, ahli-ahli kita banyak mempromosikan dan juga melaksanakan projek-projek solar merangkumi seluruh Malaysia. Okey, baik. Itu antaranya lah. So, pastinya kita nak berikan pemahaman kepada masyarakat tenaga boleh baru untuk kita bersama-sama dengan kerajaan untuk kita memanfaatkan sumber-sumber tenaga semula jadi yang ada ni. Jadi apa klasifikasi tenaga boleh baru di Malaysia? Okey. Tenaga boleh baru di Malaysia ni dikelolakan oleh NRCC merangkumi solar, biojisim, biomas, biogas dan juga lautan, di mana sumber-sumber tenaga boleh baru ini boleh dapat dimanfaatkan untuk tenaga yang lestari, yang bersifat bersih berbanding dengan tenaga fosil fuel. Dan di Malaysia ini kita sangat membantu pihak kerajaan dalam mempromosikan tenaga boleh baru sebagai sumber utama tenaga di Malaysia, baik dari segi residential ataupun perumahan maupun perindustrian dan juga berskala besar, utility. Okey, bercakap tentang aspek sambutan masyarakat dan juga kerjasama daripada semua pihak untuk menjayakan TBB ini, dan kita nak tahu juga kehadiran Yayasan Matri dalam program ataupun projek ini. Silakan. Okey, terima kasih Hani. So di Yayasan Matri, kami percaya yang bila kita kata kita buat kebajikan tu kan, kita kalau boleh nak sepanjang yang boleh. Makan tu kalau boleh tak habislah kan. So sama juga dengan produk-produk sosial ataupun produk-produk inovasi yang kita cuba hasilkan, di mana kita nak kalau boleh penyumbang tu bila dia menderma dia dapat manfaat tu berpanjangan. Dan kita melihat teknologi TBB ni kan, dia menepati ciri-ciri memanjangkan manfaat penyumbang tu, di mana kalau kita sebut tentang solar, pasang solar duitnya kos sekali saja, tapi manfaat kepada penyumbang tu sampai 25 tahun. Oh, memang lama. Daripada Yayasan Matri sendiri ada projek-projek yang dilaksanakan khususnya memberi manfaat kepada rakyat, dan difahamkan ada projek tajaan solar. Jadi kita boleh kongsikan kan. Okey, untuk projek tajaan solar ni sebenarnya bila Al-Fatih sebut tentang
pemasangan panel solar, kita kata biasanya orang-orang yang berwang lah yang mampu pasang kan. Ya. Tapi untuk pengetahuan dengan Munawar, kita ada satu sektor yang orang kata dia perlukan duit jugalah, cuma di kekurangan keuangan, iaitu kita panggil sebagai sektor ketiga. So sektor ketiga ni dia terdiri daripada NGO, rumah-rumah kebajikan, rumah anak yatim, pusat tahfiz, madrasah semua ni. So biasanya tiap-tiap bulan dia minta derma kan. Tapi kalau kata kita boleh bantu mereka untuk fundraise, dapatkan dana untuk mereka pasang solar, penjimatan sebulan tu untuk 25 tahun dia boleh dapat nilai simpanan sehingga 420,000. Wow. Nilai simpanan. Okey. So dalam sektor sektor ketiga ni saja kita ada lebih kurang 79,000 organisasi yang perlukan panel solar ni. Baik, jadi sasaran projek itu adalah tadilah disebut sebagai organisasi-organisasi NGO, Yes. dan boleh memberi penjimatan yang banyak sebenarnya kepada mereka. Betul. Dan dalam masa sama mereka dapat mengusahakanlah apa yang dilakukan di bawah NGO masing-masing. Betul. Okey, baik, dan kalau kita boleh kongsi tentang usaha yang dijalankan oleh pihak organisasi seperti Betali sendiri, terutama sekali dah menyebarkan kepentingan TBB, dan juga nak tahu juga dari segi kesedaran dan juga sambutan dalam kalangan masyarakat tentang TBB ni. Okey, terima kasih Hani. Secara amnya, Kerajaan Malaysia Madani di bawah pimpinan Prime Minister PMX telah berjaya mendapat liputan yang menyeluruh tentang projek-projek yang berkaitan dengan tenaga boleh baharu. Syabas diucapkan kepada pihak kerajaan di bawah pimpinan YB Nik Nazmi dan juga Tuan Fahmi Fazil. Kita dapat mendidik masyarakat dengan teknologi berikut, kerana yang sudah pastinya teknologi ini akan menjadi definisi utama kepada tenaga di masa hadapan. Kepada sambutan masyarakat boleh dipertingkatkan dengan penglibatan khusus melalui NGO-NGO dan juga syarikat-syarikat yang terlibat dalam tenaga boleh baharu seperti ahli-ahli Pintare. Okey. Saya masih lagi tertarik dengan projek tajaan solar itu tadi. Jadi dari segi perancangan untuk tahun hadapan dan tahun-tahun yang akan mendatang, ialah kita lihat memberi impak yang cukup besar kepada masyarakat. Jadi bagaimana dari segi perancangannya, bila akan bermula dan di manakah lokasi-lokasi awalnya? Okey. Terima kasih Munawar. So untuk tahun hadapan, kita sebenarnya menyasarkan 300 organisasi berasaskan sosial ni, macam saya sebut tadi, madrasah ataupun rumah ibadah, rumah anak yatim, pusat latihan OKU, kan. Saya nak menyerulah sebenarnya kepada rakyat Malaysia, kalau boleh bantu kami cadangkan organisasi-organisasi tersebut supaya kami boleh bantu buat fundraising dan partner dengan Pintare untuk install solar tersebut. So untuk tahun depan kita target 300 dululah. 300 dulu. 300 dulu. Yang telah pun disenaraikan sekarang ini dah sedia ada berapa? Yang sedia ada untuk bulan ni saja kita dah hampir kepada 10 organisasi. Okey, baik. Jadi ini untuk menggalakkan pemasangan solar, terutama sekali bagi premis kerajaan, dan juga kita lihat sekarang ni untuk membantu NGO dan seperti mana telah dibawakan tadi, anda boleh sampaikan hasrat juga masuk anda itu kepada pihak Majlis sendiri. Mana anda dapat informasi lanjut? Okey. Boleh pergi ke laman web kami www.yayasanmateri.org. Lepas tu ada satu tab tu tajaan solar, klik kat situ, boleh daftar. Mungkin Munawar ada kenal mana-mana rumah anak yatim kan? Daftarkan saja. Nanti kami akan teruskan prosesnya. Setakat ini hanya melibatkan projek tajaan solar. Adakah selepas ini ada perancangan untuk tenaga boleh baharu yang lain seperti angin dan sebagainya? Apa lagi projek-projek yang mungkin boleh dimanfaatkan selain solar? Kami senang macam ni je. Kami kalau nampak dia memanjangkan manfaat pendana, memang kami akan buat kajian, kami akan buat feasibility study dan kami akan decide macam mana nak come out dengan satu produk lah untuk penderma-penderma. Okey, baik. Jadi cuba untuk menyediakan ruang, memudahkan semua sebenarnya, tapi kita mulakan dengan projek solar ni terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat secara keseluruhannya, bagaimana TBB ini dapat membantu rakyat Malaysia dalam jangka masa yang panjang. Okey, terima kasih Hani. Ya, sama.
secara amnya solar boleh bertahan lebih daripada 30 tahun secara amnya. Tetapi di Malaysia kita tertakluk bawah beberapa akta yang merujuk kepada tenaga solar boleh di generate sehingga 21 tahun. Okey, jadi betul lah kata sahabat saya Tuan Amin bahawa sebarang pendanaan kepada projek solar adalah bersifat sekali sahaja dan juga manfaat dia akan berterusan selama 21 tahun. Jadi kepada penyumbang-penyumbang saya seru sekali lagi yang mana projek tajaan solar ni akan memberi manfaat ataupun kepada orang Islam akan memberi pahala yang berpanjangan berterusan sehingga 21 tahun. Jadi tak ada lagi sesuatu keadaan atau sesuatu komoditi yang kita boleh dermakan yang akan berterusan selama 21 tahun selain daripada solar. Dan untuk menambah kepada itu, Malaysia antara negara yang paling tinggi kadar irradiation ataupun pencahayaan solar dan merujuk kepada sangat banyak untapped energy ataupun tenaga yang tidak dipergunakan, yang kita tidak disia-siakan begitu saja maksudnya. Betul. Kalau kita setiap kali kita nampak cahaya matahari yang terik, kita ingatlah Pintare untuk menyediakan platform solar untuk anda. Okey, dari segi aspek penyelenggaraan mudah tidak untuk kita kekalkan 21 tahun tu? Okey. Interestingly, Malaysia mempunyai kadar hujan yang tinggi dan juga kadar kecerahan matahari yang tinggi. Merujuk kepada panel solar kita memerlukan pencucian yang sangat minimal. Okey. Jadi secara amnya kita akan menawarkan sekali setahun, tetapi di kawasan-kawasan tertentu sahaja. Baik. Okey, baik. Penyelenggaraan sekali setahun. Sekali setahun saja dan manfaatnya itulah 21 tahun lebih kurang ikut daripada akta yang ada, dan dalam masa yang sama juga memanfaatkan mana-mana kalau anda rasa untuk membantu, terutama sekali tadi disebutkan NGO yang sangat memerlukan bantuan, tempat-tempat dive dan sebagainya, memerlukan bantuan memerlukan tenaga solar ni, bolehlah terus pergi ke Yayasan Matri dan klik saja di situ untuk anda bagikan maklumat kepada mereka. Apapun kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita atas perkongsian pada pagi ini, terutama kepada Insinyur Teknologis Ahmad Fatty Dr. Zainal Azlan dan juga Encik Abdul Muhaimin Zakaria atas perkongsian pada pagi ini. Kita harapkan ia membuka mata kita semua rakyat Malaysia untuk beralih daripada tenaga konvensional kepada tenaga boleh baharu selepas ini sebagai satu tenaga masa hadapan. Betul. Dan kita terus akan bicarakan tentang kelestarian alam sekitar selepas ini, tapi untuk sementara waktu kita nak lihat keadaan cuaca untuk tempoh 24 jam ini bersama dengan rakan kita di Map Malaysia. Silakan.